Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar tentang perbezaan struktur, kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Maksudnya kat sini ada 3 jenis iaitu struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Apa bezanya kalau kita tengok algoritma dia? Okey, seperti yang kita cakap ni, setiap struktur kawalan jujukan ni maksudnya fungsinya berbeza lah. So, hari ni kita akan belajar perbezaan dia yang berkaitan dengan struktur kawalan jujukan, ulangan dan pilihan dan ulangan. So, ada 3 kat sini. Right? Next, di akhir pembelajaran apa yang awak dapat? Murid tu awak lah. Okay, kita dapat bezakan apa bezanya struktur kawalan tu dari bila kita tengok algoritma melalui pseudocode dan carta alih. Algoritma tu apa? Pseudocode tu apa? Carta alih tu apa? Nanti kita akan cerita di slide akan datang. Kita akan imbas semulalah. Minggu lepas saya dah ceritakan apa itu kawalan jujukan, apa itu kawalan pilihan dan apa itu kawalan ulangan. Cuma pada kali ini kita akan lebih pada fokus kepada untuk membezakan dari segi pseudocode dan carta alih. Okey, pseudocode dan carta alih. Okey, yang ni kita akan imbas semula sebelum kita membuat perbezaan apa itu algoritma, apa itu pseudocode dan apa itu carta alih. Okey, algoritma ni macam cerita lah. Okey, cerita macam kalau kita tengok resepi ataupun contoh lebih dekat cara-cara nak masak nasi goreng. Okey, cara-cara nak masak nasi goreng. Firstnya kita akan cerita, okey, nombor 1 buat apa? Nombor 2 buat apa? Okey, nombor 3 buat apa? Dia macam cerita, situasi. Yang untuk algoritma yang ini. Okey, bawa burung ke rumah. Nombor 2, tinggalkan burung. Nombor 3, balik semua. Dia macam ni lah, algoritma ni dia macam cerita satu persatu. Dia akan tulis nombor 1. Situasi lah lebih kurang ni, algoritma. Okey, dalam bahasa pasarnya macam cerita cara-cara. Kalau dalam segi pengaturcaraan, kita akan guna kata kunci algoritma. Dia punya special dia lah. Okey, sebutan khas dia kita panggil algoritma. Kemudian pseudocode. Pseudocode ni mesti dia mula dengan perkataan mula dan berakhir dengan perkataan tamat. Okey, pseudocode mesti dimulai dengan perkataan mula dan berakhir dengan perkataan tamat. Yang tengah-tengah ni kita panggil dia proses. Okey, yang tengah-tengah ni kita panggil dia proses. Okey, jadi pseudocode ingat mesti dimulai dengan perkataan mula dan diakhiri dengan tamat. Okey, carta alih ni yang awak akan rujuk dalam buku teks tu. Setiap yang benda ni kita panggil dia terminal. Bentuk-bentuk ni kita panggil dia terminal. Awak rujuk pada muka surat 42 buku teks. Dia diakhir mula dengan perkataan mula dan tamat. Cuma dia ada bentuk-bentuk ni. Setiap bentuk ni ada maksudnya. Okey, untuk yang ni dinamakan terminal mula, diakhiri dengan terminal tamat. Perkataan terminal dimulai dengan perkataan terminal mula, dia ada bentuk bulat ni dan diakhiri dengan terminal tamat. Kemudian yang bentuk kotak ni merupakan proses. Macam pseudocode ni proses dia kat tengah kan. Dia ada bold, tulisan digelapkan sikit. Proses dia kat bahagian tengah. Sama je. Cuma bila carta alih ni dia ada bentuk. Kat tengah-tengah ni nanti dia sebenarnya ada garis. Garis aktiviti aliran. Dia ada garis. Okey. Jadi jelas perbezaan di antara algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, dari segi pengaturcaraan biasanya dia akan dimulai dengan algoritma, cerita dulu. Kemudian diterjemahkan kepada pseudocode. Okey, nombor 1 dia akan buat dalam cerita dulu. Algoritma.
Kemudian diterjemahkan kepada sudokod. Kemudian dari sudokod ni kita akan terjemahkan dia kepada carta alih. Carta alih ni. Okey. Itu bezanya. Jadi daripada sini kita akan bezakan kawalan jujukan punya sudokod macam mana. Kawalan pilihan punya sudokod macam mana. Okey, kawalan ulangan macam mana dia punya sudokod dia. Dia lain setiap tu. Okey. Yang ini yang kita akan belajar iaitu perbezaannya. Okey, kawalan pilihan. Maksudnya dia ada dua pilihan sahaja. Ya atau tidak. Contoh mudah saya bagi kalau makan, mak awak masak nasi goreng. Nak tak nak? Mak awak masak nasi goreng dan mi. Jadi awak ada pilihan, nak makan nasi goreng atau mi. Jadi ini kita namakan dia kawalan pilihan. Dia ada dua pilihan. Sama ada nak letak atau tak. Letak atau tak. Nak atau tidak. Nak mi ke nak nasi goreng. Tu je. Untuk kawalan jujukan, dia boleh satu pilihan je. Maksudnya proses tu terus je. Okey. Dia contohnya kalau buat nasi goreng je lah. Tak ada pilihan. Okey. Okey, untuk kawalan ulangan, maksudnya dia macam lebih kurang, kalau lebih jelas, situasi makan. Awak akan makan selagi awak tak kenyang. Kita makan, kenyang tak? Tak kenyang. Kita pusing lagi makan lagi. Kenyang lagi tak? Belum kenyang. So kita pusing lagi. Sampai kita rasa kenyang baru kita berhenti makan. Jadi untuk kawalan ulangan, kata kunci dia mesti ada keadaan selagi. Okey. Dengan if. If untuk pilihan. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Pilihan. Ya atau tidak? Nak kahwin ke tidak? Ya atau tidak? Macam tu. Right? Okey. Okey, ni kita bagi situasi lah algoritma dia. Okey, cerita dia macam ni lah. Okey, situasi kawalan jujukan. Saya hendak membancuh teh air panas. Maksudnya tentang nak buat air teh je. Okey, tak ada pilihan, tak ada apa. Sekarang ceritanya tentang air teh. Okey, untuk situasi 2, nak buat air coklat panas, pilihan dia nak letak susu atau tak. Biasanya kalau kita pergi pasar malam kan, nak RM3 ke nak RM6? Okey, nak cawan RM3 ke nak cawan RM6? Nak kecil ke nak besar? Ini kita namakan dia situasi kawalan. Okey. Situasi kawalan ulangan ni kawalan ulangan ni macam contoh tadi saya bagi contoh tentang makan, yang ni tentang contoh hari yang panas dia nak minum air. So dia akan minum air. Dah hilang dahaga? Dah hilang haus? Belum. So dia minum air lagi. Dah hilang haus? Belum. So dia minum. Sampai hilang rasa haus tu, okey, perut dah tak boleh masuk air, dia pun berhenti minum. Jadi dia berpusing-pusing sampai dia rasa okey, sampai dia rasa puas. Lebih kurang macam itu. Okey. So kat sini kita bezakan dia melalui sudokod. Tadi saya kata sudokod mesti dimulai dengan perkataan mula dan tamat. Ni sudokod lah, mula dan tamat. Mula dan tamat. Okey, cuma bezanya, okey, yang tadi kita dah bincang situasi 1 algoritma dia. Okey, sekarang kita bezakan sudokod untuk kawalan jujukan yang tak ada pilihan. Jujukan ni tak ada pilihan Maksudnya mula masak air, habis letak gula sikit, terus tamat. Kacau-kacau dah habis, dah tak ada. Memang cerita tentang bancuh air panas je. Berbanding dengan situasi 2, ada perkataan jika. Tamat jika. Ingat untuk pilihan mesti ada perkataan jika. Sebab dia nak letak susu atau tidak. Nak letak susu atau tidak. Jadi dia ada perkataan jika. Jika dah kalau tak nak, tamat. Kalau nak, letak susu. Cerita dia sambung kat sini. Okey? Jika mahu susu, maka dia tambahkan susu. Okey, kemudian nak lagi susu, tambah lagi susu.
Okey, jadi dia tamat. Bila dah letak susu, dia tamatlah. Kalau dia pilih nak letak susu. Kalau tak nak, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika tak mahu susu, kalau tak mahu, dia terus habis ke tamat. Jadi, untuk sudokod kawalan pilihan ni, dia mesti ada perkataan jika. Right? Okey. Kemudian untuk situasi ketiga, struktur kawalan ulangan ni, dia ada perkataan tamat selagi. Ni perkataan selagi. Nampak? Untuk kawalan pilihan dia ada jika. Untuk kawalan ulangan awak tengok selagi. Tapi pastikan syarat sudokod mesti ada perkataan mula dan tamat. Sebab tu kalau kita baca pernyataan ni, budak kecil ini akan minum berterusan selagi dahaga dan berhenti bila tidak rasa haus. Maksudnya dia akan minum. Rasa haus tak? Tak. Minum lagi. Hilang rasa haus lagi? Belum. Minum lagi. Dah hilang rasa haus? Tak nak dah. Okey, baru dia tamat. Okey, selagi dia tak hilang rasa dahaga, selagi tu benda tu berpusing. Macam aircon. Okey, selagi bilik tu tak rasa sejuk, aircon tu akan berfungsi. Bila bilik tu dah sejuk, aircon tu akan matikan dia punya tempat penyejuk dia. Okey, dia rehat sekejap. Baru aircon tu rehat. Bila dia temperature suhu bilik tu jadi panas, aircon tu automatik akan sejukkan bilik tersebut. Jadi sudokod serta kawalan ulangan ni macam aircon jugalah. Bila bilik tu panas, aircon pun sejukkan bilik. Selagi bilik tu tak sejuk, aircon tu terus berfungsi. Bila aircon tu dah sejuk, baru dia rehat. Okey, macam itulah. Right? Okey, sekarang kita tengok carta alih. Seperti yang saya kata, carta alih ni dia melibatkan simbol-simbol. Okey. Terminal mula, terminal tamat. Tetap mesti ada terminal mula dan terminal tamat. Kenapa? Sebab sudokod dia ada mula dan tamat. Sebab tu carta dia dimulai dengan mula dan tamat. Okey. Jadi untuk sudokod struktur kawalan, dia terus saja kan? Mula terus tamat. Begitu juga dengan carta alih. Terus je, tamat terus. Sebab tak ada pilihan. Habis terus. Okey. Macam awak lah datang kat sekolah. Nak tak nak memang kena pergi belajar. Okey. Nak tak nak kena belajar bahasa Melayu. Tak boleh tak belajar bahasa Melayu. Jadi itu namanya struktur kawalan jujukan. Memang kena belajar bahasa Melayu. Okey, next. Struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, mesti juga ni sudokod dia. Mula tetap juga dengan mula dan tamat. Jadi tetap ada mula dan tamat. Beza dia apa? Jika. Kat bahagian gegelung ni. Ya atau tidak. Kemudian, untuk struktur kawalan ulangan, dimulai dengan mula dan diakhiri dengan tamat juga. Ni sudokod dia. Pun sama, carta alih dia mesti mula dengan tamat. Okey. Dan selagi. Selagi. Ini prosesnya. Kalau awak tengok. Okey. Untuk carta alih kawalan pilihan, dia ada input dan output kat sini. Kemudian untuk yang kawalan ulangan tu, dia ada proses kat sini. Berpusing kat situ. Lepas tu cara dia punya garis aktiviti aliran dia pun ada berbeza. Biasa kat tengah ni lah ada sedikit perbezaan. Right? Okay, yang ni kena tengok betul-betul lah. Cuma kalau sudokod ni lebih nampak sedikit. Untuk beza dia. Perkataan jika dengan selagi. Selagi untuk kawalan ulangan. Jika untuk kawalan pilihan. Okay. Kemudian kalau lebih senang kita nak tengok dari segi kalau carta alih ni. Kawalan ulangan dia ni pada garisan ni. Nampak? Pada garisan ini. Yang ni dia terus macam antara kat situ. Okay? Right?
Okey, nanti live worksheet ni saya akan letak di grup sebagai latihan pengukuhan. Kamu selesaikan live worksheet ni dan setelah selesai dapat markah tu, salin semula latihan tu ke dalam buku. Jadi kat sini ada 2. Minta maaf, kat sini nombor 2. Jadi kat sini awak kena selesaikan 1 live worksheet, salin, kemudian yang kedua siapkan dan salin. Jadi ada 2 latihan yang perlu kamu siapkan. Itu sahaja untuk topik hari ini. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera.